Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk kita sama-sama dapat bertemu pada malam ini, insya-Allah dalam satu majlis untuk kita sama-sama meneliti beberapa perkara yang berlaku, dan insya-Allah kita akan cuba melihat beberapa perkara yang berlaku itu supaya mudah-mudahan akan dapat kita mengambil pelajaran daripada perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung sedikit daripada apa yang telah kita bincang semalam, iaitu berkenaan dengan sedikit sebanyak perancangan jahat yang berlaku, yang sedang berlaku, dan insya-Allah kita sama-sama cuba melihat beberapa perkara. Sebelum kita pergi jauh, saya ingin mengajak semua kita untuk melihat akan beberapa peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukadimahnya. Yang pertama ialah apa yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah, Allah menggambarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Ini suratul Baqarah ayat 120. Allah menggambarkan kepada kita orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani tidak akan sekali-kali bersetuju ataupun redha kepada kamu, sehinggalah kamu mengikut apa yang ada di dalam agama mereka, apa yang ada dalam agama mereka, sistem mereka. Jadi yang pertama sekali Allah gambarkan walan tarda ankal yahud walan nasara. Jadi di sini walan nasara, iaitu tidak sekali-kali orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu akan redha, akan setuju, akan boleh ikut apa yang ada pada kamu ini, melainkan dia nak ajak kita, bawa kita, rosakkan kita supaya bersama dengan millatahum, iaitu sistem mereka. Jadi di sini Allah gambarkan kepada kita, yang pertama kita ada musuh yang amat keras, dan kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah gambarkan kul inna hudallahi huwal huda, maka katakanlah sesungguhnya petunjuk daripada Allah itu agama ini, panduan ini adalah merupakan panduan daripada Allah, dan inilah sebenar-benarnya petunjuk. Wala in taba'ta ahwa'ahum, dan demi sesungguhnya jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah datangnya wahyu, Alkitab dan sebagainya, pengetahuan tentang kebenaran, maka tidaklah kamu akan memperolehi pertolongan dan tidak akan memperolehi dapat sesuatu kebaikan ataupun boleh mengawal dan dapat pertolongan daripada Allah. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita bagaimana sekiranya kita hanya mengikut saja arus yang dibentuk oleh Mulkan Jabariyah yang ada pada hari ini,
iaitu yang saya dah bincangkan semalam, sistem-sistem mereka. Saya akan cerita sikit lagi lah kalau perlu pada malam ini berkenaan dengan apa yang mereka rancang, termasuklah kita akan dibawa dalam perancangan-perancangan yang mendalam, sampai peringkat kita ni terpaksa ikut mereka, terpaksa bukan kita nak, tapi dipaksa. Dan Allah gambarkan sekiranya kita mengikuti mereka, maka Allah SWT akan membiarkan kita, dan Allah akan membiarkan kita min wali, daripada pertolongan dia, dan juga daripada kita kata penjagaan dia. Jadi Allah SWT menggambarkan kalau kita mengikutlah apa yang mereka hajatkan tadi, maka Allah SWT akan meninggalkan kita. Maknanya kita tidak akan apa ni dipanggil, jadi orang yang mendapat pertolongan Allah. Ini yang bahayanya. Baik. Kemudian kita melihat daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabtin la taba'tuhumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kita melihat di sini satu panduan kita untuk sama-sama kita menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi sekarang ini. Rasul sallallahu telah bersabda bahawa kamu pasti akan mengikut sunnah daripada ataupun kebiasaan orang-orang yang sebelum kamu. Jadi maknanya sunan ini bukan saja kebiasaan, tetapi dalam konteks kita pada hari ini ialah perancangan jahat mereka. Dalam ayat yang lain Allah menggambarkan khutuwat ialah perancangan jahat mereka, yang mana kamu pasti ikut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kata apa, ramai akan terikut. Shibran bi shibrin, iaitu sejengkal demi sejengkal, ataupun sehasta demi sehasta. Sehinggalah jika mereka masuk dakhalu fi juhri dabb, sehinggalah mereka masuk ke dalam lubang biawak. Jadi kamu akan ikut mereka walaupun mereka masuk dalam lubang biawak. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulna ya Rasulullah, kan al-yahud wan nasara, adakah mereka ni orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Maka Nabi menjawab, faman, siapa lagi? Siapa lagi? Kan, jadi Nabi menggambarkan kita, perancangan jahat mereka ini begitu halus sehingga kan kita akan mengikuti mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga masuk ke dalam lubang biawak pun, kan, fi juhri dhabti, dhab, kan, la tattaba'tumuhum, kan, maka mereka akan ikut. Mereka tidak akan tinggal melainkan ikutlah. Jadi sinilah kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita supaya kita berhati-hati dengan perancangan jahat mereka yang mereka buat terlalu halus, sehingga mereka buat secara berperingkat demi berperingkat. Ini yang saya sebut semalam lah, bagaimana bermula daripada 1772 mereka mewujudkan satu kumpulan secara rasmi disebut Komiti 300. Daripada Komiti 300 itu berkembang juga kepada yang lain, dan akhirnya membentuk Freemasonry, di-infiltrate dalam Freemasonry. Mereka membentuk Illuminati dan banyak Trilateral Committee, banyak lagi lah. Banyak lagi komiti-komiti tadi, dan mereka telah membentuk berbagai, termasuklah yang digambarkan the Club of Rome contohnya. Jadi ini semua adalah merupakan perkara yang mereka rancang secara sedikit demi sedikit, dalam keadaan rahsia, sehingga kita ni terikut. Sampai pada hari ini ramai di kalangan kita yang rasa bahawa tak ada apa-apa pun, tak kisah. Jadi sebenarnya kalau kita nak cerita satu-satu ni terlalu banyak. Dan mereka menyatakannya sebagai teori. Dia panggil kita ni teori konspirasi. Sedangkan kita melihat tentang bila sebut New World Order contohnya, dia akan sebut ni teori konspirasi. Sedangkan semalam saya dah
beritahu kepada tuan-tuan dan puan yang mungkin tak sempat nak dengar yang semalam punya, sila dengar yang semalam lah. Kita dah menyatakan bahawa mereka telah membuat banyak sidang kemuncak yang antaranya pada tahun 2022 cara terang-terang mereka telah membuat satu dipanggil World Government Summit yang telah dibuat di Dubai. Dalam pertemuan itu dia telah secara terang-terang dia kata, are we ready for the new world order, dia sebut dalam tu. Jadi maknanya new world order ni pakatan jahat antara bangsa yang digambarkan sebagai new world order, tatanan negara ataupun tatanan perintah sistem baru dunia. Adakah ini merupakan teori-teori? Kalau kita rasa teori, maka kita terlalu daif dan naif. Sampai ada di kalangan kita yang berbangga-bangga. Contohnya telah mengambil contoh vaksin, contohnya antara mereka telah buat. Begitu juga telah mengambil digital ID. Bangga, dia kata saya dah ambil digital ID, tak ada pun jadi macam mana, jadi robot ke, jadi apa ke, jadi apa. Jadi dia jadi rasa macam suatu yang berbangga dengannya. Tak apalah, kita tak nak bergaduh dengan siapa-siapa, tapi kita nak sebut di sini mereka musuh merancang sehingga kita akan masuk ke dalam lubang biawak. Masuk lubang biawak ni apa masuk lubang biawak ni? Maksudnya kita dah tak boleh nak keluar dah, menjadi mangsa, jadi makanan biawak lah, jadi bangkai di dalam lubang biawak tadi. Ini yang menjadikan bahaya. Ya, sebab tu pada malam ini kita nak kena sama-sama melihat sedikit sebanyak perkara-perkara yang sebenarnya mereka sedang buat. Saya dah beritahu dah semalam berkenaan dengan sedikit kronologi pergerakan perancangan mereka, sehinggalah kita menyatakan bahawa pada tahun 2024 ini mereka akan mengadakan satu summit, the Summit of the Future. Kita boleh cek dalam internet, the Summit of the Future akan dibuat pada bulan September 2024. Ini bukan konspirasi, ini bukan teori, ini benda yang mereka plan dan mereka nak buat. Dan di dalam summit itu mereka akan membincang berkenaan dengan platform-platform kecemasan yang boleh digunakan. Jadi mereka akan menggunakan istilah kecemasan. Dalam bahasa fiqh disebut darurat. Darurat. Jadi bila disebut darurat ni maknanya memang kena apa? Kena ikutlah, kena follow lah kan. Kalau tidak tak boleh nak survive. Inilah digambarkan. Jadi mereka akan mengadakan satu summit, satu sidang kemuncak of the future yang kita akan tengok di mana hasil daripada sidang kemuncak itu akan berlakulah kan perkara-perkara reaffirmation, iaitu negara-negara akan bertambah berganding bahu antara satu sama lain untuk melaksanakan komitmen mereka terhadap disebut sustainable development goal, iaitu matlamat ataupun objektif untuk kelestarian pembangunan dunia. Dan di sinilah mereka akan menyatakan bahawa apa yang dibuat itu, contohnya nak jaga kesihatan, contohnya nak jaga apa ni kita sebut sebagai nak jaga keuangan, ekonomi dan sebagainya lah. Jadi di sinilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara yang akan mengelirukan kita. Jadi sebab itulah dalam hal ni kita nak kena faham akan beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita akan dikuasai oleh mereka secara langsung, Dan saya nak bacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1. Apa Allah gambarkan? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Jadi Allah gambarkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku, musuh Allah, dan juga musuh kamu, musuh yang akan nak membantai kamu, menghabiskan kamu itu, sebagai teman, sebagai orang rapat, sebagai orang yang kamu bersama-sama, menjadikan dia sebagai pemimpin, menjadikan dia sebagai orang yang mana kita kata diikuti, disayangi, dengan cara kamu menyampaikan kepada mereka
berita-berita rahsia tentang orang beriman. Jadi menjadi taman rapat tu dengan cerita pula dekat mereka, ni orang beriman ni nak buat sekian. Orang beriman nak buat sekian. Dia cerita pula orang beriman ni jadi mukhabarat, tukang khabar. Dia taman rapat ni maknanya tukang khabar. Kita laporkan pada dia. Ni ada satu grup ni akhir zaman, ada satu grup ni orang yang beriman, ada satu grup ni golongan yang disebut sebagai mendapat hidayah. Mereka gelar diri mereka Al-Mahdiyin. Jadi macam-macam dia report lah pada CIA ke Mossad ke kepada kerajaan-kerajaan yang zalim dan sebagainya, tujuan untuk bersama-sama mendapatkan habuan dunia. Maka Allah perintahkan, janganlah kamu mengambil musuhku dan mengambil musuh kamu menjadi teman rapat dengan cara kamu menyampaikan kepada mereka sesuatu yang rahsia. Dengan sebab itu hubungan baik dan kasih mesra di antara kamu dan dengan mereka. Jadi kita berbuat baik pula, berkasih mesra pula antara orang beriman tadi dengan musuh tadi. Sedangkan mereka telah kufur, mereka ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada mereka, pada kamu. Jadi ayat ini menunjukkan kita bagaimana Allah gambarkan jangan berbaik-baik. Jangan kita apa lagi nak ikut. Buat baik pun tak boleh dengan musuh ni. Kita kena apa lagi kita nak ikut perancangan dia. Ikut apa dia plan, apa dia buat. Maka itu lagilah jauh. Maka Allah gambarkan yukhrijunar rasul wa iyyakum an tu'minu billah rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa na'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Jadi Allah gambarkan siapa yang musuh tadi tu, musuh Islam tadi tu, sebenarnya mereka ni telah menghalau, mengeluarkan Rasulullah SAW dan juga mengeluarkan kamu daripada tanah suci ini, Mekah, disebabkan kamu beriman pada Allah. Jadi mereka ni menentang Nabi SAW sampai peringkat menghalau orang beriman, menghalau Nabi keluar daripada tanah mereka, kawasan mereka. Kalau di sini tanah haram, contohnya di Mekah tadi, kenapa? Disebabkan iman. Bukan sebabkan kita buat jahat ke, buat benda-benda yang tak elok ke, bukan, tapi kerana beriman kepada Allah. Janganlah buat begitu, Allah perintah. Jika betul kamu keluar untuk berjuang pada jalanku, untuk mencari keredaanku. Jadi kalau kita nak berjuang pada jalan Allah, nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berbaik-baik dengan musuh. Jangan ikut plan mereka. Mereka akan plan macam-macam. Kita pula jadi orang yang tukang promote pula plan dia. Jadi kalau kamu nak duduk di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu nak cari keredaan Allah, tidak ada sebarang faedahnya. Jadi Allah gambarkan tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Allah gambarkan ada juga di kalangan orang yang Islam ini, beriman ini, mereka bermesra, berkasih sayang, berkawan-kawan dengan orang-orang musuh Islam tadi. Allah gambarkan tak ada faedah. Tak ada faedah. Jangan kamu nak ambil mereka. Sedangkan aku, iaitu Allah SWT, amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Jadi kita ni nak tutup. Kita ni bukan kawan dengan orang-orang yang musuh Islam sebagainya. Nak tutup, Allah Maha mengetahui. Dan ingatlah, sesiapa di antara kamu yang melakukan demikian, siapa yang buat perkara-perkara bersama dengan musuh, ikut plan musuh, ikut perancangan musuh tadi, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang benar. Maka Allah Ta'ala menyatakan, siapa yang bersama dengan orang-orang yang musuh Islam, musuh Allah tadi, maka mereka telah sesat. Jadi walaupun namanya masih Muhammad, namanya masih lagi nama orang Islam, tetapi bila dia berbaik-baik, dia berkasih sayang dengan musuh Islam, musuh Allah tadi, maka dia telah sesat jalan. Hanya dengan berbaik-baik. Apalagi bila kita mengikut perancangan dia, mengikut program dia, mengikut plan dia tu, lagilah. Jadi kita hari ni tidak kritikal. Kita tahu orang yang ni memang dok ikut musuh. Orang yang ni memang reda dengan musuh, tapi kita masih ikut lagi. Kita ikut lagi mereka. Kita follow lagi apa yang dia buat. Maka inilah yang digambarkan Allah, wa ma a'lantum wa man yaf'al, siapa yang buat tadi
di kalangan kamu, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sesat. Jadi Allah gambarkan panduan kepada kita hari ini, bila kita melihat seseorang itu bersama dengan musuh, berbaik-baik dengan musuh, berkasih sayang dengan musuh, ataupun merancang sesuatu yang boleh membawa kepada kejayaan musuh tadi, kehancuran umat tadi, maka tak boleh tidak mereka sesat. Ini bukan saya sebut, ini Allah gambarkan, Allah firman dalam surah Al-Mumtahanah, ayat pertama dan kedua. Jadi kita lihat ini Allah sebut. Maknanya tandanya kalau kita bersamalah orang musuh Islam ni, duduk satu kita kata satu platform lah, saya tak nak sebut lah, satu kumpulan apa ni, satu platform bersama-sama ni. Kita tahu dia bersama Zionis, kita tahu dia bersama dengan mereka yang, walaupun kita ni Islam, walaupun kita ni namanya gerakan Islam, walaupun kita namanya pertubuhan Islam, ataupun mungkin kita disebut sebagai kumpulan Islam, tapi bila kita bersama dengan musuh, berbaik-baik dengan mereka, berkasih sayang, ikut semua perancangan-perancangan jahat mereka tadi, maka Allah gambarkan sebenarnya kita telah sesat daripada jalan Allah. Setelah sesat, tak perlu kita jadi Yahudi, tak perlu jadi Nasara, tak perlu kita ikut, kita kata duduk kat sana dapat citizenship sana, tak perlu tukar nama, tapi cukup dengan kita berkasih sayang, bersama-sama dengan mereka, mengakui mereka sebagai orang yang baik, sedangkan mereka ada perancangan-perancangan jahat tadi. Faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh-sungguh mereka ini telah sesat, telah sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menggambarkan kita pula bagaimana sekiranya mereka berkuasa, orang yang kita berkawan-kawan, berbaik-baik tadi, in yaskafukum yakunu lakum a'daan wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun. Ini Allah bagi peringatan kepada kita. Jika kamu nak baik-baik sangat dengan dia, nak buat baik, kita ingat bila kita buat baik dengan dia ni, kita akan dapat untung, dapat baik, dapat duit banyak, dapat komisen, dapat satu kedudukan yang tinggi, elit, dia gelar sebagai elit. Sebab di dalam digital ID nanti dia akan ada geng-geng elit ni, dia ada digital ID dia sendiri. Dia ada kelompok dia punya kita kata dia punya status dia sendiri. Kalau orang biasa-biasa macam kita ni, dia ada digital ID yang biasa. Dia ada dua, satu yang elit, yang biasa. Ini semua sama ada dia dedahkan tak dedahkan, benda akan berlaku. Jadi orang elit-elit ni diingat apabila mereka bersama dengan kita kata musuh tadi dalam perancangan dia, bersama dengan dia dalam ekonominya ke, dalam kesihatannya ke, dalam apa sahaja pun, maka dia ingat kita akan jadi orang okey. Jadi orang okey. Maka Allah gambarkan in yaskafukum yakunu lakum a'daan biyabsutu ilaikum. Jika mereka dapat menguasai kamu. Ini Allah gambarkan. Dan kita ingat, kita ni golongan elit. Saya ni daripada kerabat raja. Saya ni adalah menteri. Saya ni orang businessman yang kaya. Saya ni orang-orang yang ada pengaruh. Saya ni orang yang glamour, terkenal, artis. Saya ni ada semua kelebihan-kelebihan sehingga saya boleh bersama dengan grup elit ni. Elit mana ni? Elit musuh Islam lah ni. Elit musuh Allah, musuh kemanusiaan tadi. Dengan perancangan mereka, kita ingat kita dah elit dah okey dah. Tak apalah, saya bersama dengan dia. Kalau tak, macam mana? Maka Allah kata, jika mereka telah menguasai kamu, nescaya mereka menjadi musuh yang membahayakan kamu. Jadi kita ingat, kita dah baik dengan dia, dah buat baik dengan dia, dah ikut perancangan dia, Jack ke apa ke, dapat digital ID lah, dapat apa, sebab yang semua yang dia nak kita ikut belaka. Kita dah pegang orang yang bangsawan dalam negara Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Kita ingat kita okey. Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah ini, jika mereka dah kuasai kamu, kita dah ikut dia dan sebagainya, tak boleh buat apa dah, maka nescaya mereka akan menjadi musuh yang membahayakan kamu. Jadi mereka akan makan seperti makan kamu, sebagaimana anjing yang tersepit, yang kita lepaskan, kita tolong dia. Sebelum ni kita kata kita boleh kita kata bersama dengan dia. Okey, nak mempengaruhi rakyat Malaysia, umat Islam, boleh pengaruhi kita, yang mempengaruhi kita tokoh ni,
kita ni imam ni, kita ni mufti ni, kita ni ustaz ni, kita ni orang besar ni, kita ni pemimpin ni, menteri ni, kita ni orang yang ada pengaruh. Kita rasa kita boleh, tak apa. Kita kalau tak ikut mereka, kita akan kalah, kita akan gagal, kita akan kena macam-macam. Baik kita ikut. Ini dilema orang elit, orang yang bangsawan di negara kita ini. Maka kita pun ikut. Orang elit tu pun ikut. Maka kata Allah, ni Allah firman, bukan saya sebut. Saya sebagai mukadimah nak sebut, ni jahatnya musuh Allah dan musuh manusia. Ini musuh orang beriman. Ini jika mereka berkuasa ke atas kamu, nescaya mereka akan menjadi musuh yang membahayakan kamu. Jangan kena tipu. Mereka akan membahayakan pada kamu, dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan. Sebelum ni mereka senyum, datang dengan senyuman. Kami nak bantu ekonomi kamu, kami nak bantu kesihatan kamu, kami nak bantu supaya kamu semua ni jadi orang yang berjaya, negara yang aman damai, kita jadi orang yang baik sebagainya. Tengok semuanya baik. Datang dengan senyuman, datang dengan upah, komisen, dapat komisen, jual ubat, dapat komisen, tender ini, tender sana. Maka Allah gambarkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 2 ini, bagaimana mereka akan lepaskan senyuman mereka tadi, tangan mereka, lidah mereka, mereka akan bebaskan, lepas, tak berlakon dah, kan, dengan kejahatan. Kepada siapa? Kepada kamu ni, golongan elit, orang bangsawan dalam negara kita ni, pemimpin dalam negara kita ni, yang sekarang ni mengikuti perancangan Yahudi dan Nasara. Dia ingat bila dia follow, dia akan berjaya, akan menang, akan jadi menteri, Perdana Menteri, jadi orang yang terkenal. Tetapi Allah gambarkan, bila mereka berjaya, mereka akan habiskan. Mereka akan bebaskan tangan mereka. Mereka akan gunakan tangan mereka nak ketuk, nak pukul, nak sembelih, dan mereka akan menggunakan lidah mereka. Mereka akan kecam, mereka akan caci. Engkau ingat bila engkau ikut kami, kamu boleh dapat apa yang kami nak bagi? Tak. Selagi kamu tidak sesat, selagi kamu tidak melanggar Islam, melanggar Allah, maka selagi itu kamu akan, dia pun habiskan. Maka kalau dia beriman, sehingga dia kata, kalau aku ikut agama kamu, boleh ke? Maka kalau kamu masuk agama dia ataupun sesat tadi, kamu akan selamat. Tiba-tiba bila orang yang demikian tu keluar daripada Islam, keluar daripada keamanan yang dijamin oleh Allah tadi, mereka pun dibunuh, mati dalam keadaan kufur. Ini yang dimaksudkan membebaskan tangan mereka, lidah mereka, dan melakukan kejahatan kepada kamu. Ini pesanan kepada pemimpin-pemimpin negara yang masih nak mengikut telunjuk elit antarabangsa, globalis, masih lagi nak ikut. Maka serta mereka suka kalau kamu juga menjadi kafir. Jadi ini antara perkara. Jika mereka menangkap kamu, nescaya mereka akan bertindak sebagai musuh bagi kamu dan melepaskan tangan dan lidahnya. Berlakon aja. Sebab tu saya tahu, saya dapat berita, saya dapat pengetahuan, Allah izin. Ada di kalangan pemimpin kita, ada di kalangan kerabat-kerabat raja kita, ada di kalangan orang-orang besar kita, bangsawan, yang mana mereka mengetahui akan perancangan-perancangan jahat ini. Bila kita sebut IHR, maka kita di peringkat rakyat ni buat macam-macam. Kita buatlah demonstrasi, kita buatlah sembahyang hajat, kita buatlah kita kata viral video, cerita pada rakyat, minta tolong kepada orang-orang besar ni, yang di Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja. Kita minta supaya pihak Perdana Menteri, pihak menteri, semua sekali tengok semula apa yang berlaku pada hari ini. Jangan sampai kita terperangkap dengan apa yang ada pada hari ini, perancangan-perancangan mereka itu. Maka tiba-tiba kita melihat mereka dalam dilema. Kita tak nampak ni dalam dilema. Apa dilemanya? Adakah kami nak mengikuti kehendak rakyat, kehendak mereka yang ingin bebas daripada kongkongan, daripada penjara-penjara yang ada, yang akan mereka buat,
Jadi macam dalam penjara lah kan. Apa saya cerita sikit penjara lagi. Jadi ataupun saya nak ikut golongan antarabangsa, elit kan, Freemason ke, Illuminati ke, Committee 300 ke, The Royal Committee 300 ke, whatever lah, nak sebut sini. Jadi dalam dilema, kalau aku ikut rakyat, ikut kehendak kebenaran, menjaga maslahah kepentingan umat, kepentingan agama, kepentingan rakyat, kepentingan negara, maka aku akan mungkin dilucut jawatannya, dicabut jawatannya, gaji aku makin tak dapat dah, ribu-ribu, mungkin peluang untuk aku berkuasa tak adalah, tak ada kuasa dah, atau mungkin aku akan ditembak, dibunuh. Maka kita fikir dilema. Tapi kalau aku ikut apa yang mereka buat, apa mereka rancang, plan sebagainya, maka tentulah aku akan selamat, aku akan kaya, aku akan ada jawatan, aku akan glamour, aku akan jadi orang yang terpilih, mendapat digital ID yang eksklusif, yang elit. Digital ID yang elit. Macam juga kalau kita kata Mastercard, credit card ni, Master dengan Visa card tu kan, dia ada platinum, dia ada gold, dia ada platinum, dia ada silver, dia ada yang biasa warna hitam aja, ada yang lekeh-lekeh ni kan. Jadi orang-orang yang ada jawatan ni, orang yang ada kepimpinan ni, orang yang ada pengaruh ni, orang yang tu, maka mereka dalam dilema sekarang. Nak ikut rakyat ke, nak ikut globalis? Nak ikut rakyat ke, nak ikut yang ni? Kalau aku ikut rakyat, aku habis. Jawatan aku habis. Pengaruh aku habis. Kan? Mungkin silap-silap kan? Kena bunuh. Kalau nak ikut globalis, nak ikut international, aku akan dapat ini, dapat A, B, C. Aku akan dapat digital ID yang special, elite. Aku akan hidup. Anak cucu aku akan jadi kaya raya. Anak cucu aku akan terselamat daripada gangguan-gangguan bencana alam, gangguan-gangguan kesihatan, gangguan-gangguan kemiskinan, gangguan-gangguan penangkapan, kezaliman. Ini dilema yang ada kepada kepimpinan kita. Kita kena faham ini. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Jadi kita fikir kita memang nak benda yang terbaik. Tetapi rupa-rupanya mereka dalam dilema. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, Allah sebut dalam Quran secara terang-terang, sekiranya kamu ikut mereka, ikut kejahatan-kejahatan yang ada tadi, maka kamu akan mendapat bahaya. Bahayanya di dunia ni pun kamu akan tidak terlepas daripada apa yang digambarkan tadi kan, tangan-tangan jahat mereka, kuasa mereka, pengaruh mereka. Kamu tak akan terlepas daripada bahaya-bahaya kan, dari sudut kita kata nyawa tadi. Dan yang paling penting sekali, kamu telah sesat daripada jalan yang benar. Inilah disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang aku lebih bimbang, yang aku lebih takut, yang aku lebih bimbang dan takut di kalangan kamu bukanlah Al-Masih Dajjal, tetapi a'imma mudillin. A'imma mudillin, iaitu pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang sesat dan menyesatkan. Di sinilah pada malam ni saya nak mulakan solusi yang pertama sekali. Tuan-tuan, puan-puan, kita dah tahu dah perancangan jahat mereka. Banyak perancangan jahat, kita boleh cerita satu-satu. Tapi malam ni saya nak sentuh sikit. Yang pertama, kita kena faham bahawa pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang Islam, yang ada sedikit iman pada mereka, maka mereka dalam dilema. Sebahagian mereka berfikir, duduk tepi rumah, duduk dalam gelap, pergi mana-mana, fikir, kalau aku ikut apa mereka buat, tentulah kan aku akan dapat A, B, C, D, kebaikan. Tetapi Allah gambarkan dalam Quran, apa akan kamu dapat nanti, wahai pemimpin-pemimpin? Yang kamu dikatakan senyuman tadi, yang dikatakan lidah yang baik memuji kamu kerana mengikuti perancangan jahat tadi, yang dikatakan kamu ni akan dapat pangkat sebagainya. Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah ini,
Kalau kamu nak bersama dengan Islam, kamu nak bersama dengan iman, kamu nak bersama dengan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti lidah mereka akan membahayakan kamu. Tangan mereka, kuasa mereka akan membahayakan kamu. Dia terpulanglah nak pilih yang mana. Dengan cara rendah diri, saya nak mengajak semua pemimpin-pemimpin, pilihlah Allah, tinggalkan makhluk yang jahat. Tinggalkan makhluk yang jahat. Sebab memang mereka nak menghancurkan kamu, nak menghancurkan pemimpin, bukan saja nak menghancurkan umat, menghancurkan rakyat, bukan saja nak merampas kuasa, merampas akidah umat, kamu pun akan kena. Jadi sebab itulah kita berharap, kita berdoa sebenarnya, supaya mudah-mudahan di kalangan pemimpin-pemimpin kita, yang sama ada yang dipanggil, yang di-Pertuan Agong, yang dipanggil Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan, Majlis Raja-Raja, ataupun yang dipanggil sebagai Perdana Menteri Malaysia, yang dipanggil sebagai Menteri-Menteri, yang dipanggil sebagai Ketua-Ketua Jabatan, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, dan mana-mana sahaja pemimpin-pemimpin yang ada di dalam negara kita ini, kita kena berdoa supaya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka untuk bersama dengan al-haq, kebenaran Allah, bersama dengan rakyat. Kerana apa? Kerana Allah dah tunjukkan dalam ayat ini, dan sadaqallah, Allah maha benar, bahawa sesungguhnya sekiranya kamu memilih bersama dengan globalis, bersama dengan elit, bersama dengan Al-Masih Dajjal, bersama dengan iblis dan syaitan, pasti di dunia pun kamu akan berhadapan dengan perkara-perkara yang membahayakan diri kamu. Bukan rakyat saja yang menangis, bukan rakyat yang akan sakit, bukan rakyat saja yang akan berhadapan dengan kesusahan, ancaman, tetapi kamu juga akan berhadapan dengan kesusahan, akan berhadapan dengan kepayahan, ancaman, mungkin silap-silap, wa'iyazbillah min zalik, mati dalam keadaan sesat. Inilah perkara yang kita nak sama-sama faham. Jadi sebab itu, solusi pertama tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak sama-sama fikirkan pada malam ini, ialah bagaimana perlunya kita untuk sampaikan perasaan kita, hati kita kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Yang mula-mula kena doakan mereka. Doakan mereka. Sebab di dalam hati mereka ada kebaikan, tak banyak pun sikit. Selagi mereka ada iman, selagi mereka ada Islam, doakan mereka. Minta mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan petunjuk. Dan mungkin kadang-kadang petunjuk itu petunjuk yang kasar, kadang-kadang petunjuk itu petunjuk yang halus. Petunjuk yang halus. Jadi sebab itulah kita nak nampak kat sini bagaimana kepentingan kita. Kerana apa? Kita telah dipengaruh dan terperangkap dengan perancangan jahat mereka yang cukup halus. Cukup halus. Kita tak perasan, kita nampak semua baik. Kita rasa yang cakap ni, orang-orang ni semua teori konspirasi semua. Pakat-pakat teori konspirasi semua. Saya nak sebut kat sini tuan-tuan rahmat Allah. Kita nak kena faham bahawa Allah dah sebut dah. Bagaimana orang-orang yang bersama dengan Al-Yahud wan Nasara ini, orang yang bersama dengan perancangan mereka, dan sekarang kita berada di Mulkan Jabarian. Kita berada di Mulkan Jabarian sekarang ni. Kepimpinan diktator yang dikuasai oleh Al-Masih Dajjal, yang didokong oleh Ya'juj wa Ma'juj. Jadi kita nak kena rasa bagaimana keadaan sekarang. Jangan kita ingat ini semua hanya merupakan omongan-omongan kosong sahaja. Jadi kita nak kena faham yang ini. Ya, sebab tu yang pertama tuan-tuan rahmat Allah, jangan kita ikut. Saya nak sebut kat sini, mereka sebenarnya telah merancang banyak perkara. Antaranya agenda pertama mereka ialah mereka merancang untuk menubuhkan kerajaan New World Order yang berasaskan agama. Tapi agamanya bukan agama Islam, bukan agama Kristian, bukan agama Hindu, tapi agama-agama yang mana agama-agama itu ialah gabungan agama-agama yang ada banyak-banyak ni, tetapi asas kebenarannya, iaitu the truth,
kebenarannya itulah digambarkan sebagai iblis dan syaitan. Cubalah buka pintu. Sebab tu tuan-tuan, saya sebenarnya saya mengetahui di kalangan kita ni ramai juga pimpinan-pimpinan yang baik, yang ada kebaikan. Tapi oleh kerana kemewahan telah duduk dalam hati, dunia telah masuk dalam hati, pemikiran kita dikelabui dengan sekularisme, syirik, akidah yang berbagai-bagai, maka mereka inilah yang merosakkan negara. Mereka inilah yang merosakkan umat. Sebab itulah kita nak kena tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seruan saya yang pertama kepada semua pemimpin, andainya kamu berada di sepersimpangan jalan dan kamu tahu bahawa globalis Dajjal memang nak lakukan apa yang kita buat. Contoh, IHR memang mereka nak buat. Memang memang mereka nak buat. Saya tak dia minum air panas sikit. Saya tak ada cawan, saya minum togok dia. Bismillah. Memang mereka nak buat IHR. Dia tahu dia nak buat. Dia tahu IHR dia akan merosakkan negara kita, merosakkan kedaulatan negara. Mereka tahu. Sebahagian mereka cakap sebut. Mereka tahu dan mereka nak buat juga digital currency. CBDC, Central Bank memang nak buat. Dah letak dalam perancangan dia. Dah umumkan, tak kira siapa kerajaan. Siapa kerajaan yang mengikut je, dia akan buat. Begitu juga mereka akan buat undang-undang bersangkut paut dengan ekonomi. Undang-undang bersangkut paut dengan tentera. Semua dia akan buat. Dan pemimpin-pemimpin itu mengetahui. Semua tahu, pakat tahu belaka. Ingat tak tahu ke? Ingat, pemimpin kita ni tak boleh berfikir. Mereka boleh berfikir. Mereka bukan orang yang bodoh. Mereka ada. Tapi oleh kerana di dalam hati mereka ada kepentingan-kepentingan, dalam hati mereka ada perasaan-perasaan bahawa mereka ini adalah merupakan orang elit yang akan mendapat satu yang kebaikan yang banyak. Jadi mereka pun kata kena ikut. Tolong tutup pintu. Jangan, saya kena tutup pintu bising. Jadi nak sebut kat sini mereka dalam dilema. Saya jumpa dah orang dalam dilema ni. Saya dah dapat jumpa ni. Sama ada jumpa direct depan atau jumpa secara nampak dia gitu. Nampak muka dia. Tapi mereka tak berani. Dia kata nak buat macam mana kalau kami langgar dunia ni, peraturan dunia ni, kami habis. Kami habis. Ini saya nak sebut malam ni. Kalau kamu ikut peraturan dunia, pasti kamu habis. Pasti kamu habis. Ikut aja apa globalis nak, pasti habis. Bukan saya cakap, Allah sebut tadi dalam Quran, Suratul Mumtahanah. Dan juga surah-surah yang lain, ada ayat lain lagi. Sampaikan. Jangan khianat pada Allah yang mencipta kita. Jangan khianat pada rakyat yang memilih kita. Jangan khianat pada negara yang telah diberikan amanah kepada kita. Yang telah memberikan amanah kepada kita. Jadi kita kena faham yang ini. Sebab tu Nabi menyebut, wahai orang-orang yang beriman, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan ada sampai satu masa nanti akan ada pemimpin yang kamu kenal mereka. Kamu kenal mereka pemimpin ni, tetapi kamu akan mengingkari mereka. Jadi maknanya akan ada sampai satu masa besok kamu ada pemimpin, kamu kenal mereka, mana tak kenal, dia dah kempen dah. Pilihlah saya yang paling baik, saya yang paling hebat, pilihlah saya jadi menteri, jadi Perdana Menteri, jadi YB. Pilihlah saya. Dah pilih dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan makna dia. Kelak akan ada pemimpin yang kamu mengenalnya tetapi kamu mengingkarinya. Jadi kenapa ada pemimpin orang Islam, pemimpin orang beriman, tapi kita mengingkari dia? Kenapa? Kerana sebab mereka mengikuti perancangan jahat Yahudi dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka dah masuk dalam lubang biawak, tak boleh keluar dah. Tak boleh keluar dah. Macam sekarang, tak boleh keluar dah, terpaksa. Tak boleh buat apa-apa lah. Kita kena paksa. Kita kata 1 Disember ni, tarikh nak kena bangkang, tarikh nak kena buat satu reservation, rejection kepada IHR. Dia kata tak, bulan Mei tu. Bulan Mei tahun depan. Orang-orang yang NGO cakap ni tak betul. Tengok semula artikel 59. Tengok masa bila mereka memulakan. Artikel 59 mengatakan 18 bulan. Dia tukar kepada 12 bulan. Untuk nak memberikan bangkangan, rejection, tolak, ataupun reservation. Kita tangguh dulu. Mula daripada 22 hingga 28 Mei. Jadi nak sebut sini 2022, 2021, 2022. Nak sebut kat sini, dah habis dah masa, dah habis dah. Dia kata bulan Mei. Bulan Mei tu, artikel 59 kata IHR akan di-enforce. Nak enforce. Jadi nak sebut kat sini, kita tahu dah. Dan mereka cakap macam betul, tak betul, betul, tak betul. Kan? Adalah seorang hamba Allah ni. Tahap ni tahap menteri lah. Jumpa dengan dia. Dia ada kuasa. Kan? Tunjukkan dia begini. Ni kan. Apa ni? GPT. Ni dia IHR. Ini WHO, saya akan perkenalkan WHO sikit. Ini. Jadi, yang pertama sekali, kan, dia kata, okey, kita akan buat satu kumpulan lawyer, peguam yang akan meneliti, melihat apa yang kamu sebut ni. Depan kita cakap baik. Tapi buat tak? Sampai sekarang tak ada seorang peguam yang dipanggil dan sebagainya. Kalau ada pun agaknya, sekadar buat gitu je. Jadi maknanya apa? Maknanya, sebenarnya kita kenal dia, kita tahu dia, tapi Nabi kita apa? Sekiranya mereka mengikut Yahudi dan Nasara, mengikut perancangan jahat, kata Nabi apa? Kamu akan ada satu masa kelak akan ada pemimpin yang kamu kenal, kamu mengenalnya, tetapi kamu mengingkarnya, tak boleh ikut, tak boleh pakai, tak kira lah namanya siapa, tak kira lah pangkatnya apa, tak kira. Apabila mereka mengikut Yahudi dan Nasara, apabila mereka mengikut globalis, mereka mengikut perancangan jahat Al-Masih Dajjal, Malik Mesyak, orang yang beriman, kamu, kata Rasulullah SAW, orang yang beriman, orang Islam, kamu mengingkari mereka. Barang siapa yang menentang mereka, tidak mengikuti dia, tidak mendukung apa yang dibuat, mereka akan selamat. Barang siapa yang menjauhi mereka, ia akan sentosa. Barang siapa yang bergaul mendukung mereka, maka ia binasa. Hadis Nabi riwayat Ibnu Syaibah dan Tabrani, Imam At-Tabrani. Nak sebut kat sini, kan, Nabi gambarkan kepada kita akan sampai satu masa pemimpin ni, pemimpin kamu, maknanya dia Muslim lah, nampak beriman, berjanggut, berkopiah, mungkin silap-silap berjubah, mungkin siap-siap boleh bagi baca khutbah, siap-siap boleh bagi ceramah, boleh bagi tazkirah, baca Quran dalam parlimen, ataupun dia yang mendukung agama negara. Tetapi apa yang berlaku? Nabi kata, kamu engkar mereka, jangan ikut. Kenapa jangan ikut? Kerana Nabi kata, siapa yang menentang mereka, kerana mereka itu buat ikut Yahudi, ikut Nasara, ikut perancangan jahat Dajjal, mereka akan selamat. Siapa yang menentang akan selamat, siapa yang menjauh akan sentosa, akan aman. Maka barang siapa yang bergaul mendukung dengannya, maka ia akan binasa.
Jadi habis sebutlah ni. Jadi sebab tu saya kata tadi. Kan, saya kata tadi, bagaimana yang pertama sekali, solusi yang pertama, tuan-tuan, puan-puan, tolong doakan supaya pemimpin-pemimpin kita mengikuti jalan yang benar. Supaya mereka bertaubat. Supaya Allah tunjukkan pada mereka kebenaran. Ini nombor satu. Yang kita kena buat dalam masa yang terdekat ini. Termasuklah ulama'. Termasuklah orang alim. Minta Allah bagi petunjuk pada mereka. Ini sebagai da'i ilallah. Man da'a ilallah. Sebagai da'i ini kita sebut yang ni dululah. Kita sebut yang ni dulu. Parti Islam se-Malaysia. Parti Islam se-Malaysia yang mempunyai matlamat untuk menegakkan Islam. Yang belum matlamat untuk menjunjung Al-Quran. Maka hendaklah bersama-sama dengan prinsip Islam. Jangan bersama dengan prinsip siasah parti demokrasi. Jangan. Biarlah siasah kita ni siasah yang menjaga prinsip Islam. Bukan menjaga parti dan demokrasi. Saya tegur secara langsung ni. Saya tegur secara langsung. Jadi sebab itu, yang pertama sekali, tuan-tuan, perempuan rahmati Allah SWT, solusi yang pertama, mulai daripada malam ini hari 1 hari bulan, tarikh di mana IHR akan tak boleh nak ni. Ni IHR ni kecil, tuan-tuan. Ada lagi besar lagi daripada IHR ni. Nanti kita akan cerita kemudian. Ada lagi besar lagi, kita akan cerita sikit-sikit lah. Tapi malam ni kena doakan semua pemimpin kita. Yang namanya Tuan Guru, yang namanya Ustaz Al-Fadhil Ustaz, yang namanya Mufti, yang namanya Qadi, yang namanya Sultan, yang namanya Yang di-Pertuan Agong, yang namanya Perdana Menteri, Menteri dan seluruh pemimpin. Kita doakan hidayah. Doakan hidayah. Doakan kepada mereka supaya Allah berikan petunjuk kebaikan. Ya Allah, sekiranya di kalangan pemimpin-pemimpin kami yang ada pada hari ini, tak kira siapa, namanya siapa, tuan guru ke, orang jahil ke, ya Allah, sekiranya mereka ada kebaikan kepada umat, Engkau berilah hidayah pada mereka. Engkau berilah petunjuk pada mereka di dunia ni. Beri petunjuk pada mereka supaya mereka sedar kesalahan mereka, kesilapan mereka, mengikuti Yahudi dan Nasara sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ke lubang biawak tak boleh nak keluar dah. Jadi kita kena minta yang ni dulu. Ni solusi nombor satu ni sekarang ni. Dan kita tahu mungkin perkara ni akan diberikan oleh Allah, akan ada di kalangan pemimpin-pemimpin yang tersentuh. Kita bukan nak menderhaka pada siapa-siapa. Saya bukan nak menderhaka pada Yang di-Pertuan Agong. Saya bukan nak menderhaka kepada majlis raja-raja, sultan. Kita nak doakan supaya mereka diberikan taufik dan hidayah. Diberikan kepada mereka petunjuk Allah, hidayah. Supaya mereka buat keputusan yang betul. Jangan hanya nak fikir bola sepak je. Jangan hanya nak fikir tentang ekonomi saja, duit saja, berapa banyak duit dalam bank, berapa trilion simpanan saya, berapa banyak bulian emas yang saya ada. Jangan nak cerita pasal glamour aja. Orang panggil kita pemimpin rakyat, pemimpin berjiwa rakyat. Tapi rupanya hatinya penuh dengan sarang laba-laba yang hanya menunggu untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita kena doakan mereka. Kita bukan nak menderhaka pada siapa-siapa. Kita nak jumpa, nak bincang. Nak bincang. Pilihlah Allah, jangan pilih musuh. Pilihlah Allah, jangan pilih makhluk. Bila pilih Allah, pegang prinsip. Pegang prinsip. Jangan pegang siasah parti demokrasi. Siasah kepartian demokrasi. Itu siasah kepartian demokrasi, bukan siasah Islamiah. Itu dayus namanya.
bertopengkan Islam tapi menggunakan siasah parti demokrasi. Jadi kita minta, sebab kita tak nampak serangan ni. Saya sebut semalam, panjang saya sebut, secret warfare sedang berlaku. Kita sedang diserang dengan biological weapon, chemical weapon, disebut oleh Bill Gates 2015 disebut peperangan masa depan, dia kata adalah peperangan biological warfare. Apa dia? Virus, oleh pengganas-pengganas bioterorism. Dia sebut 2015. Pergilah dengar. Ini kita dengar ceramah apa ni? Musuh kita cakap kita tak faham langsung. Tiba-tiba 2019 bulan Oktober, bulan Oktober buat satu simulasi, virus menyerang dunia, pandemik, dalam planning, dalam rancangan event 201. Bulan Oktober 2019. Tiba-tiba bulan Disember, seorang pesakit yang pertama kena virus di China, di Wuhan. Dan kemudian tak lama lepas tu diumumkan, apa yang diumumkan? Diumumkan pandemik pada masa tu. Jadi kita tengok macam coincidence. Saya dah sebut dah semalam, panjang saya sebut semalam. Cuba dengar ceramah saya semalam ataupun perkongsian saya semalam. Jadi nak sebut kat sini, bagaimana kita hari ni nak kena faham akan perkara yang lain. Ini agenda pertama, nak kontrol. Sebab tu Nabi menggambarkan dalam hadisnya mulkan jabarian, kerajaan yang diktator, jabarian yang menguasai. Yang menguasai. Jadi mereka nak menguasai kita habis-habisan. Tiba-tiba kita jadi balaci dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gambarkan siapa yang mengikuti, yang berkasih sayang, yang ikut apa dibuat, mereka berada di atas jalan yang sesat, dengan sebenar-benar sesat. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita kena faham, ada pemimpin-pemimpin yang akan berselindung di sebalik agama. Ada pemimpin yang akan berselindung di sebalik agama. Nampak macam alim, nampak macam warak, nampak macam cerita Islam. Ada pemimpin yang akan berselindung di balik agama, nampak macam nak tegakkan Islam, tetapi rupanya mereka nak menegakkan sistem Yahudi dan Nasara. Mungkin hati mereka tidak berniat begitu, mungkin kefahaman mereka tidak berniat begitu, tetapi tindakan mereka, siasah mereka membina kekuatan jahiliyah. Siasah mereka. Ini yang kita kena tengok balik. Jadi mereka berselindung di sebalik agama, tetapi agama itu dicorakkan mengikut Dajjal, mengikut siasah makro yang lebih besar, siasah global Dajjal. Tak cukupkah kita dah masuk dalam lubang biawak apabila berlaku pandemik yang pertama, pandemik yang kedua pada 2-3 tahun yang lepas. Bermula daripada tahun 2020 setelah diisytiharkan oleh WHO, World Health Organization, dia mengisytiharkan pandemik, maka pada masa itu kita ikut. Bila kita siasat, betul ke? Tuan-tuan berhormat Allah, saya nak cerita kat sini.
kita buat kajian. Bukan saya seorang, ramai yang buat kajian. Doktor-doktor kita, doktor pakar, bukan orang Islam saja, orang Cina, orang India pun ada yang tidak beragama Islam. Mereka buat kajian menunjukkan bahawa sejak daripada tahun 2020 sampai pada 2023 ni, bila dikenalkan PKP, kan, kuarantin, kawalan pergerakan tadi tu, tiba-tiba bila kita tanya soalan-soalan seperti, adakah kita betul-betul dalam darurat? Kalau darurat, apa tanda-tandanya? Adakah tandanya, kan, WHO sebut pandemik, kita ikut pandemik, sedangkan kita tak ada pun orang-orang yang begitu. Jumlah kematian tahunan, purata kematian tahunan sama aja. Kalau ada lebih sikit, kurang sikit, itu bukannya satu emergency, darurat. Data semua ada. Jadi soalan-soalan ni tidak dijawab. Tidak cukupkah kita masuk dalam lubang biawak yang pertama kali, lubang biawak kedua kali, ketiga kali? Tak cukupkah kita nak masuk lagi dalam lubang biawak yang lebih besar, IHR? Tak cukupkah? Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, saya nak menggambarkan kepada tuan-tuan beberapa perkara di sini. Saya nak menyebut perkataan yang disebut oleh Dr. Brock Chisholm. Siapa dia ni? Dia ni adalah merupakan, kan, ketua pengarah WHO yang pertama. Dengar. Siapa lantik dia? Rockefeller Foundation yang menaja WHO paling banyak, paling ke awal dia lah sebenarnya. Rockefeller Foundation, macam pernah dengar je, macam tahu je. Tengok apa dia kata, antara quotation, saya quote, dikata oleh Brock Chisholm, doktor, merupakan ketua pengarah lah, kita panggil sekarang DG lah, WHO yang pertama. Dia kata apa? To achieve world government, dengar sini, to achieve world government, untuk mencapai kerajaan dunia, it is necessary to remove from the minds of men. Kita kena buang daripada pemikiran, daripada pegangan manusia-manusia yang ada ini, dia individualism. Sifat mereka pentingkan diri sendirilah, fikir diri sendiri. Loyalty to family. Loyalty to family. Ataupun dia kata apa sini? Loyalty, kesetiaan kepada keluarga. Kesetiaan kepada keluarga. Kesetiaan kepada keluarga. Kemudian dia kata apa? Tradition. Kesetiaan kepada adat istiadat, maknanya bangsa. National patriotism. Kesetiaan kepada semangat patriotisme kebangsaan. Dan religious dogma. Disebut religious dogma. Juga kesetiaan kepada agama dan pegangan agama. Ini disebut oleh ketua pengarah ataupun Director General WHO yang pertama, yang mengasaskan WHO. Macam mana kita nak percaya? Cakap dia pun dah macam tu. Maknanya, untuk melaksanakan supaya one world government ini ada, negara sedunia ni, maka kita kena, kan, hapuskan sifat-sifat, kan, locality, individualisme masing-masing. Fikir diri-diri, fikir negara je, fikir Malaysia je. Kena hapuskan kesetiaan kepada keluarga, kesetiaan kepada bangsa, adat istiadat, kesetiaan kepada national patriotisme, sifat-sifat mempertahankan negara, patriotik dan religious. Ini semua kena pada Yang di-Pertuan Agong. Kalaulah benda ini dijadikan sebagai asas dan dasar kepada WHO yang bakal dirancang melalui GPT ataupun IHR, maka sudah tentu apa yang kita pertahankan selama ini, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai patriotik, nilai-nilai kesetiaan kepada keluarga, raja, habis semua disapu.
Ini pun kita tak tahu. Ini pun kita rasa tak ada apa. Kita rasa tak ada apa ni. Ini yang pertama Rockefeller yang apa ni buat, yang taja, yang cipta WHO ni. Jadi kita melihat sebenarnya mereka ni penderhaka dan pengkhianat. Siapa yang mengikut WHO ni? Baik. Kita tengok chapter XV15. 10.5, 15. Berkenaan dengan legal capacity, privilege dan immunities. Kita tengok apa dia buat. Kan? Kenapa ada chapter ni? Kan? Apa dia secara ringkas? The right to be exempted. And hak WHO ni, dia ada hak untuk exempted, dikecualikan from all criminal prosecution. Semua pendakwaan jenayah of any kind whatsoever. Jadi dalam perlembagaan mereka yang disetujui oleh United Nations, disetujui oleh negara-negara, ini perlembagaan yang telah diluluskan. Dia kata apa? Apa pun yang berlaku kepada WHO, corruptionnya ke, kejahatannya ke, dajjalnya ke, ataupun members, ahli-ahli dia, maka mereka exempted, mereka dikecualikan daripada prosecution of any criminal, apa saja criminal act yang mereka buat. Saya bacakan. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Artikel 66. The organization WHO shall enjoy in the territory of each member such legal capacity. Jadi organisasi ni dan ahli dia enjoy territory untuk setiap members tu akan legal capacities. Disebutlah dia apa dia punya legal tu. Artikel 67 A, dia kata apa? 67 kurungan A. The organization WHO shall enjoy in the territory of each member such privilege and immunities as may be necessary for the fulfillment of its objective and for the exercise of its function. Jadi dia nak buat darurat. Dia nak bagi kita makan ubat yang kita tak tahu apa ingredient dia. Kita nak tanya apa dia. Tak boleh. Tak boleh postmortem. Peringkat awal. Tak boleh postmortem. Peringkat awal dulu. Maka tiba-tiba ada terbukti kesalahan. Ada terbukti corruption. Ada terbukti perkara-perkara yang kriminal di dalamnya. Maka mereka mempunyai privilege, kelebihan dan immunities, kekebalan daripada segala undang-undang dan segala pendakwaan jenayah. Itu pendeknya macam itulah. Jadi kenapa satu organisasi yang sifatnya seperti nak menguasai, memaksa, macam sekarang IHR, dia menguasai, dia memaksa, dia boleh paksa, dia boleh tangkap. Kalau nak kena kuarantin, tak nak kuarantin, kena tangkap. Boleh paksa, boleh tukar. And One Health approach, tontonnya dalam apa namanya artikel yang lain disebut One Health approach. Maknanya rawatan, ubatan yang satu je, tak boleh ambil lain. Bekam, bekam tak ada dalam kami punya definisi, tak boleh. Makan tibun nabawi, tak boleh. Homeopati, tak boleh. Natural party, tak boleh. Apa saja, tak boleh. Kami punya je. Maka kenapa organisasi yang mempunyai kekuatan, power, boleh paksa, boleh melakukan sesuatu, tiba-tiba dia tidak boleh didakwa? Tidak boleh didakwa. Jadi, apa maksudnya di sini? Apakah mereka merancang sesuatu yang jahat sehingga mereka masukkan dalam konstitusi mereka
perlembagaan mereka yang menyatakan bahawa mereka ni kebal, tidak boleh didakwa. Patutlah berjoget-joget. Menteri Kesihatan kita yang lama dah jadi ahli WHO. Mati ramai pun peduli apa aku, dia kata. Kedaulatan negara tercabar, apa peduli aku. Macam mana yang berlaku di Indonesia. Apabila mereka mahu melancarkan 200 juta, kalau tak silap saya lah, jutaan nyamuk-nyamuk yang telah mempunyai virus, yang dikatakan virus itu boleh menyebabkan nyamuk-nyamuk denggi yang lain jadi apa? Jadi mati. Jadi bagi nyamuk. Dan saya telah membaca artikel bagaimana nyamuk ini salah satu daripada biological weapon yang telah mereka kaji dan cipta sejak daripada peperangan dunia yang kedua. Dah keluar dah artikel tu. Mereka menggunakan biological weapon, nyamuk dan insek dan apa sahaja yang mereka boleh masukkan, apa sahaja yang dia nak kepada dalam nyamuk tersebut, disebarkan secara tidak tabi'i. Tidak tabi'i. Oh, macam tabi'i lah. Ini nyamuk ni, dia akan bersenyawa dengan nyamuk-nyamuk yang denggi yang ada kat kampung-kampung. Kemudian mereka akan mati sebab dia bawa racun untuk tu. Jadi kita introduce pendatang haram nyamuk pula. Pendatang haram nyamuk masuk dalam. Agaknya pendatang haram nyamuk ni nak bersekurukan, nak berkahwin dengan orang lokal ke? Adalah sikit, yang lain akan kahwin sama dia lah. Dia akan bernikah sama dia lah. Bila dia menikah sama dia, virus-virus tu pergi ke mana? Dia mutate kepada virus lain. Kalaulah virus itu, dia boleh mutasi, berlaku mutasi. Benda-benda yang DNA level, yang kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu sejauh mana berkesan. Sejauh mana berkesan. Maka pihak tentera, sebahagian daripada ada panglima atau ada tentera jeneral daripada Indonesia memberi amaran kepada Jokowi. Wahai Jokowi, jangan kau lepaskan nyamuk ke tempat kami. Kalau nak try, pergi lepaskan ke istana lah. Bagi kamu rasa sikit. Nyamuk bionik disebut. Jadi, katakanlah dia kata, oh kita ni ada banyak denggi, maka kita kena lepaskan nyamuk-nyamuk ni, supaya nyamuk ni boleh berkahwin dengan nyamuk tempatan, kemudian nyamuk tempatan tu akan mati. Bersama dengan dia, mati semua, pakat mati semua. Macam tak logik. Macam tak logik. Tak apalah. Fikiran apa kita kata, oh pakar kita pun mengiyakannya. Betul. Nyamuk dengan nyamuk ni benda ni. Benda yang punya. Kenapa tak pakai kelambu? Kenapa tak pakai macam-macam kita boleh buat lah. Nak lawan nyamuk ni. Tapi kerana nak dengar kepala WHO tadi tu, World Health Organization, pertubuhan sedunia, maka kita pun oh ni moden ni, takkan nak ikut cara lama, moden. Jadi rupanya pendatang haram bukan manusia je, dia akan buat pendatang haram nyamuk sekali. Tiba-tiba berlaku benda tak elok, maka dia kata kami kebal. Yang di Pertuan Agong, Sultan-Sultan, tuanku, majlis raja-raja, tengoklah benda ni. Mereka kebal. Tengoklah benda ni. Dahlah dia masuk negara kita, dia buat ikut kepala dia. Dibuat ikut bengong dia. Kan? Ikut apa yang nak ikut. Kita ada penyelesaian kita. Dalam Tibun Nabawi, kita ada penyelesaian ubat-ubatan. Tibun Nabawi ni ada penyelesaiannya. Kita nak ikut kepala kan, Yahudi yang menjadi pemegang saham terbesar dalam WHO tu. Buat apa? Ini kita nak kena fikir. Kita fikir. Sebab tu solusi pertama, pemimpin kita. Mulai malam ni, mintalah apa tuan-tuan nak minta, doalah pada pemimpin. Dalam doa tu,
kita letakkan dalam hati kita ni satu perasaan bahawa ya Allah, sesungguhnya pemimpin-pemimpin kami yang mengkhianat, mereka menunjukkan kuasa mereka. Kita buat kajian, hantar tebal ni, memorandum, nak suruh tanya, nak suruh fikir, hantar tebal ni. Saya tengok tadi satu viral, ada seorang NGO, kawan kita perempuan tu NGO pergi nak jumpa dengan Menteri Kesihatan, kena bertolak macam tu je. Tak ada langsung nak tanya, oh okey nanti kami tengok ya. Tak ada langsung adabnya ataupun kurang-kurangnya akhlaknya. Tolak macam nyamuk aja, halau macam nyamuk aja macam itu. Gunakan bodyguardnya, gunakan polisnya untuk menghalau ni orang-orang ni. Padahal orang ni nak sampaikan, tolonglah tengok YB, tolong tengok YB, tolong tengok PM, tolong tengok. Ya Allah, sesungguhnya mereka menunjukkan kesombongan kuasa mereka. Maka ya Allah, kau tunjukkanlah kuasa kau ya Allah pada mereka. Tunjukkanlah kuasa engkau ya Allah pada mereka. Minta ke Allah. 40 orang doa, insya-Allah mustajab. Siapa dia? Siapa dia pemimpin kita yang jahat tu? Dalam doa, sebut nama. Dalam doa, sebut nama. Minta hidayah dulu. Minta hidayah dulu. Lepas tu, ya Allah, mereka menunjukkan kuasa mereka kepada kami, ya Allah. Kami tak mampu. Kami tak kuat. Kami hanya rakyat sahaja, ya Allah. Mereka tunjukkan kuasa mereka pada kami. Ya Allah, malam ni, hari ni, kali ini, kau tunjukkanlah kuasa engkau pada mereka, ya Allah. Tunjukkan kuasa, ya Allah. Minta ke Allah. Kalau kita minta ke Allah, ramai-ramai, penuh ketakutan, penuh rasa terancam, penuh rasa bimbang, kita dianiaya, kita dizalimi, Allah pasti menjawab. Ini solusi nombor 1. Ada lagi banyak solusi. Saya nak bawa yang ini dulu malam ni, supaya kita faham bahawa yang maha berkuasa bukan pemimpin. Yang maha berkuasa bukan raja-raja, majlis raja-raja, bukan. Yang maha berkuasa Allah. Kita sebagai rakyat, kita sebagai orang biasa je, tak ada apa-apa pun, hamba Allah sahaja. Maka kita minta ke Allah. Mereka boleh buat, nak buat apa, buatlah. Tapi ingat, Allah ada. Allah ada. Saya tak sebut pemimpin mana-mana yang jahat, saya tak sebut. Semua kita minta ke Allah, ya Allah, sekiranya ada di kalangan pemimpin-pemimpin kami yang kau telah amanahkan memegang jawatannya, portfolionya, apa sahaja, ya Allah, ya Allah, mereka menunjukkan kuasa mereka untuk menganiaya kami, merancang hidup mereka bersama musuh-musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, tunjukkanlah kuasa kamu, ya Allah, kuasa engkau, ya Allah, pada mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Cukuplah engkau lah ya Allah yang menjadi pelindung kami. Cukuplah engkau lah ya Allah yang menolong kami. Cukuplah engkau lah ya Allah yang memelihara kami. Maknanya kita serahkan urusan kita pada Allah. Serahkan urusan kita pada Allah. Kita dah maksimal dah. Dah buat memorandum, dah buat cakap-cakap dekat FB lah, dah buat wawancara dengan media lah. Kita dah buat semua macam-macam dah buat dah ni. Sedih. Sebahagian dia kita menangis. Saya jumpa beberapa orang datang menangis. Macam mana Ustaz? Kalau dipaksa kita ambil ubat-ubat yang kita tak nak, macam mana Ustaz? Besok dipaksa kita kena kuarantin, macam mana Ustaz? Besok ditangkap kami, macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Nak buat macam mana ni Ustaz? Menangis. Menangis.
mengenangkan bagaimana kezaliman yang bakal berlaku, yang sedang berlaku, yang telah berlaku. Yang telah berlaku. Maka ini masanya. Ya Allah, Kau berilah hidayah pada pemimpin-pemimpin yang kami yang baik. Hari ini mereka dalam dilema. Nak pilih global, nak pilih Dajjal, nak pilih Yahudi atau Nasara, atau nak memilih-Mu, Ya Allah. Memilih Islam, memilih membantu umat. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Berilah petunjuk pada mereka. Ya Allah, sekiranya mereka tidak bersama, mereka bersama dengan musuh-Mu, Ya Allah. Mereka tunjukkan kuasa mereka, Ya Allah, untuk menganiaya, menzalimi, mengancam, menakut-nakutkan rakyat. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kekuasaan-Mu, Ya Allah, pada mereka. Tunjukkanlah, Ya Allah. Tunjukkanlah, Ya Allah. Engkaulah yang maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi kita kena minta ke Allah. Minta ke Allah. Tiba-tiba ada yang tangannya patah, tangannya sakit. Allah bagi tanda. Tiba-tiba nak makan tak selera. Tiba-tiba tak boleh nak tidur. Tiba-tiba aksiden. Dia tak aksiden, anak pula aksiden. Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba hati jadi gundah gulanda. Tiba-tiba panik tak tentu hala. Tiba-tiba jadi takut aja. Pemimpin-pemimpin yang telah didoakan tadi, dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan takut, maka bertaubatlah pada Allah. Bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat pada Allah. Itu aja jalannya. Dan kemudian laksanakan amanah tadi, tanggungjawab tadi. Pilih Allah. Bantu Islam, bantu umat. Bantulah negara ni. Bantu rakyat. Jangan pilih syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, syaitan. Jangan pilih lagi. Jangan pilih lagi. Rakyat dah ramai yang menangis, yang sakit, yang dah meninggal dunia. Orang-orang yang disayangi, yang dikasihi, ramai dah mati dah. Maka saya minta tuan-tuan, puan-puan, minta pada Allah. Doa pada Allah. Maka Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Yang boleh bagi menang ni Allah. Yang boleh bagi kuat ni Allah. Boleh dah, insya-Allah. Kita bukan nak menderhaka dengan siapa-siapa. Kita bukan nak lawan kerajaan. Kita bukan nak lawan parlimen, bukan. Kita bukan tak suka dengan parti politik, bukan. Tak apalah, kamu buatlah, kamu pilih hidup kamu. Tetapi jangan kamu menganiaya rakyat. Jangan kamu tutup mata kamu daripada penderitaan rakyat. Rakyat sekarang menderita teruk. Yang tak ada kerja, tak ada kerja. Yang tak ada makan, tak ada makan. Yang sakit, yang sakit. Jadi kita kena kembali balik pada jalan yang benar. Pilihlah Allah. Jangan pilih makhluk. Pilih Allah. Jangan pilih musuh Islam, musuh negara. Jangan pilih. Kalau dah pilih, tolonglah bertaubat. Tolong bertaubatlah. Jadi ini perkara yang pertama. Ini solusi nombor satu. Malam ni kita buatlah. Siapa yang boleh buat. Siapa yang boleh solat hajat, solat hajat. Siapa yang tak mampu solat hajat, tak apa, doa je, angkat tangan.
Tapi syarat doa ni tundukkan hati kita, rendahkan diri kita, rendahkan akal kita. Rasa kita ni hamba, kita nak minta ke Allah. Kita ni hamba, tak ada apa-apa. Minta ke Allah, tolonglah ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami ni, ya Allah, yang layak untuk diberi hidayah, berilah hidayah. Ya Allah, yang derhaka, yang khianat, yang memilih syaitan, ya Allah, tunjukkanlah kuasa Engkau, ya Allah. Sesungguhnya mereka tertunjukkan kuasa mereka pada kami, ya Allah. Kami dijentik, dibuang macam itu je. Dihalau macam tu je. Ada yang kena marah, ada yang kena tangkap, mungkin ada yang kena bunuh. Ya Allah, tunjukkanlah kuasa Engkau. Minta ke Allah. Minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita ada hak untuk berdoa. Dan doa orang yang dizalimi itu jangan main-main, tidak ada hijab. Minta ke Allah. Cakap dengan Allah, ya Allah, melalui nabimu, kau telah menyatakan bahawa sesungguhnya doa orang yang dizalimi tak ada hijab. Malam ini, hari ini aku nak minta pada Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku dizalimi. Aku dipaksa ambil apa sahaja yang nak suruh ambil. Ayah aku mati, ibu aku mati, anak aku sakit. Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa kepadamu sebagai orang yang dizalimi. Ya Allah, tunjukkanlah kuasamu, ya Allah. Tunjukkan kuasamu, ya Allah. Kita minta lah ke Allah. Siapa lagi nak minta kan? Jadi kita rendah hati, kita minta. Banyak kali pun tak apa. Tak apa. Jadi hari ni, siapa yang sombong? Wahai pemimpin-pemimpin yang sombong, pemimpin yang takbur, pemimpin yang rasa rakyat ni tak ada apa-apa, ingatlah bahawa doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tidak ada hijab. Teruskanlah sombong. Teruskanlah kan menganiaya dengan polisi-polisi kan kamu yang ada. Maka kamu akan merasai sesuatu. Bolehkah tuan-tuan dan puan? Dia dah pukul 11 lebih ni. Saya tak nak lama-lama sangat. Saya pun sebenarnya asalnya tak berapa nak larat sangat malam ni. Baru travelling, alhamdulillah dah sampailah ke tempat ni. Saya minta izin buat dalam pejabat aja. Tak buat di luar, ramai yang nak tengok. Tapi saya kata, boleh tak saya malam ni jangan, saya seorang-seorang je lah. Sebab agak sensitif sikit kan. Ada ramai orang tak lagi jadi lain pula kan. Memang muka sedih. Saya nampak Izzat tulis saya, Ustaz nampak sedih. Memang sedih lah. Sebab kita nak doa pada Allah, kita kena rendah hati kita. Kita kena rendah hati kita. Mengaku diri kita ni hamba, mengaku diri kita lemah. Ya Allah, mereka tunjukkan kuasa mereka, ya Allah. Engkau tunjukkanlah kuasa Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cubalah baca. Kalau betul-betul sungguh-sungguh tuan-tuan, baca Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau boleh baca 450 kali, itu doa lah. Nak sebut nama pemimpin, sebutlah. Kalau kunut nazilah tu panjang sangat. Kan, panjang sangat kunut nazilah tu. Kalau boleh baca Hizb An-Nasr. Hizb An-Nasr. Hizb Nasr ni dari sanad dia. Dia punya talaki dia. Baca Hizb Nasr. Siapa yang ada sanad baca. Baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca 450 kali. Kemudian doa. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan, insya-Allah. Dia itulah insya-Allah pada malam ni cukuplah. Saya ada meeting lain saat ni, ada meeting pula kan. Insya-Allah tak habis lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, dosa kita.
Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita, insya-Allah. Kalau ada kesempatan besok kita sambung, kalau ada saya besok pun travelling juga, tapi kalau tak sempat hari Isnin insya-Allah kita akan sambung solusi-solusi yang ada. Solusi nombor 2 pula, kita buat satu-satu, sebab kita bukan nak ilmu, kita nak amal. Ilmu penting, amal tu lagi penting. Jadi yang pertama sekarang ni doa. Doa yang maha berkuasa Allah, yang maha hebat Allah, yang menjadikan semua ni Allah. Kita ni hamba, minta ke Allah. Kita gunakanlah jalan-jalan yang kita faham. Yang paling kecil sekali, yang paling senang sekali, ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Malam ni saya nak suruh gunakan senjata orang beriman. Malam ni. Bukan malam ni je, sampailah habis. Mana tahu meletup WHO ni. Doa daripada rakyat Malaysia. Doa daripada rakyat Malaysia. Meletup perancangan WHO. Dia nak buat apa-apa tak jadi. Buat apa tak jadi. Kenapa? Rupanya ada di kalangan rakyat Malaysia ni, ataupun rakyat Indonesia ke, yang mana-mana lah tak kira, yang doanya mustajab. Ini nombor 1 lah. Nombor 1. Solusi nombor 1. Solusi nombor 2, 3 nanti kita sebutlah kemudian. InsyaAllah. Okey. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa'athik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله وأمتها على الشهادة في سبيلك يا رحمن وأمتها على الشهادة في سبيلك يا رحيم إنك نعم المولى ونعم النصير يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله berilah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, kepada raja-raja kami ya Allah, kepada tuanku yang di-Pertuan Agong ya Allah, kepada seluruh majlis raja-raja. Berilah hidayah kepada mereka, berilah petunjuk kepada mereka ya Allah, berilah taufik kepada mereka ya Allah. Begitu juga dengan Perdana Menteri, menteri-menteri dan seluruh pimpinan-pimpinan yang ada, ahli-ahli parlimen, adun dan segala yang ada ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka, berilah petunjuk kepada mereka ya Allah, berilah taufik kepada mereka untuk bersama-sama dengan perjuangan-perjalanmu ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Sekiranya mereka engkar, sekiranya mereka memilih syaitan, sekiranya mereka memilih Dajjal dan sekutunya ya Allah, maka Kau tunjukkanlah kuasa-Mu ke atas mereka ya Allah. Kau tunjuklah kuasa-Mu ke atas mereka ya Allah. Kau tunjuklah kuasa-Mu ke atas mereka ya Allah. Sesungguhnya kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang dizalimi ya Allah. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang dizalimi ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Panjang-panjangkanlah apa yang kita sampaikan ini kepada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan solusi nombor 1 ni akan pergi kepada seluruh umat di atas muka bumi ini insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.